Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siri Darurat episod yang pertama. Alhamdulillah, seperti mana yang kita sedia maklum, yang saya maklumkan dalam episod sebelum ini, dalam episod pengenalan mengenai siri darurat ini, saya dah ceritakan. Kali ini saya akan bawakan satu siri yang menceritakan tentang latar belakang serta sejarah darurat yang berlaku di tanah Melayu ini. Jadi pada episod yang pertama ini, saya nak kongsikan daripada awal, daripada sejarah asalnya datang idea komunis ini, gerakannya, kemudian yang mencetuskan kepada pengisytiharan darurat yang berlaku di tanah Melayu. Itu yang akan kita fokuskan pada episod kali ini. Saya cuba untuk buat satu episod dalam 10 minit. Saya tak mau lebih. Saya bimbang benda itu akan jadi berat dan akan menyebabkan kita cepat cemui. Jadi saya cuba buat 10 minit satu episod. Okay, go now. Baik. Tuan-tuan, pada tahun 1920-an, saya nak mula daripada situ. Kita dah tahu tentang kemasukan imigran, kemasukan bangsa Cina daripada tanah besar Cina, bangsa India daripada tanah besar India untuk bekerja di tanah Melayu yang dibawa masuk oleh British. Ketika mana tahun 1920-an ini, satu dimensi baru dalam dunia sedang berlaku, iaitu kesudahan Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama yang meletus awal tahun 1914 sampai 1919. Maka sesudah itu, keadaan dunia agak menjadi satu suasana yang mencari arah. Apatah lagi dunia Islam pada tahun 1924, di mana lenyapnya Khilafah Uthmaniyah. Ketika itu orang Islam seluruh dunia sedang mencari rentak yang baru, sedang terkapai-kapai mencari siapakah kita nak berpaut, khalifah baru yang mana kita nak harapkan. Maka itu yang berlaku. Maka ketika ini dunia mengambil kesempatan, masing-masing ideologi mengambil kesempatan untuk menyebarkan ideologi mereka. Itu premis asalnya. Begitu juga yang berlaku di tanah Melayu. Ketika mana fahaman komunis ini yang dibawa daripada tanah besar Cina ke tanah Melayu diamalkan oleh bangsa Cina di tanah Melayu ketika itu, yang mana mereka itu ideologi itu ditusuk masuk melalui cawangan parti Kuomintang yang wujud di Cina. Masa ni di tanah besar Cina, parti Kuomintang ini dia bukan parti komunis, dia bekerjasama dengan parti komunis di China. So parti komunis di China dengan parti Kuomintang ini ada satu perikatan nasional depa lah. So daripada kesempatan itulah yang menyebabkan gerakan ideologi komunis ini dapat menyusup masuk menggunakan cawangan-cawangan parti Kuomintang yang ada di tanah Melayu. So itu premis asalnya yang menyebabkan mereka ini mengamalkan ideologi komunis di tanah Melayu. Bukan semuanya Cina itu berfahaman komunis. Itu kita kena faham di peringkat awalnya. Baik, namun bila mereka datang ke tanah Melayu, itu sahaja wahana yang menyatukan mereka. Of course, ramai di antara mereka yang join benda ni. Dan ada juga usaha untuk menarik orang Melayu Islam. Namun usaha ini nak kata gagal pun tidak, tapi tak ramai Melayu yang berminat kerana secara asas prinsip komunis itu, secara asasnya ketidakpercayaan kepada Tuhan itu yang menyebabkan orang Melayu tidak berminat untuk ambil tahu benda ni. Dan kita kena akui dalam sejarah orang Melayu masa tu kurang meminati tentang kesedaran politik ini, kurang ketika era 20-an itu. Bahkan apatah lagi bila mana khilafah kita masa tu baru jatuh Uthmaniyah, maka mereka mencari rentak, hilang. Dan ketika itu juga tuan-tuan, keadaan politik Islam agak huru-hara dalam dunia luar. Keserabutan yang sedang berlaku, kebangkitan kaum muda, kebangkitan golongan Atatürk di Turki dan sebagainya. Maka orang Melayu masa itu masih hanya berfokuskan untuk survival sendiri, yang ada harta dan yang lain bekerja untuk British seperti biasa. Itu orang Melayu. Dan untuk orang India pula, pemikiran orang India ketika itu tahun 1920-an, mereka fikir mereka akan kembali ke India one day. So kita datang ke tanah Melayu ini hanya untuk bekerja, ambil upah, kumpul duit dan kita akan pulang ke India. Itu dalam pemikiran orang India masa tu di tanah Melayu. Maka jangan diajak untuk kami join mana-mana gerakan, mana-mana pertubuhan, mana-mana ideologi. Kami tak berminat. Kami nak kerja dan kami nak balik. Itu
mogok dalam pemikiran orang India. So di peringkat awal 1920-an ini tidak begitu berjaya untuk tarik kaum lain, tetapi untuk kaum Cina agak berjaya walaupun bukan semua. Namun polemik mula berlaku pada tahun 1927 bila berlaku perpecahan di antara Parti Komunis Cina dengan Parti Kuomintang ini. Berpecah di tanah besar Cina. Kalau kita dapat lihat dalam sejarah Civil War di Cina tahun 27 itu dahsyat. Pergaduhan, bunuh di tengah-tengah pekan, tembak kepala tengah-tengah pekan. Permusuhan antara dua parti ini berlangsung. Maka bila keretakan itu berlaku, ideologi komunis yang di tanah Melayu ini hilang tempat berpaut. Sebab selama ini kami menumpang menggunakan cawangan Kuomintang yang ada di tanah Melayu. Sekarang Kuomintang telah putus dengan parti komunis. Parti komunis, orang komunis di tanah Melayu ini nak hadap kepada siapa? Maka ketika itulah Komiten ini adalah Komunis International, sebuah pertubuhan komunis international yang mengawal selia semua gerakan dan ideologi komunis yang ada di seluruh dunia, mewujudkan satu parti yang baru yang disebut sebagai Parti Komunis Nanyang, PKN, Parti Komunis Nanyang. Diwujudkan sebagai orang kata apa, ganti Kuomintang ini di tanah Melayu. Namun PKN tidak begitu mencapai matlamatnya, tidak begitu dekat di hati masyarakat, dan masih ramai kecintaan orang Cina itu kepada Kuomintang. Maka menyebabkan komunis ketika itu pengaruhnya makin surut ketika itu tahun 29 macam tu. Sehingga kan pada 30 April 1928 30 April 1930, ketika itulah ditubuhkan sebuah parti yang baru sebagai menggantikan Parti Komunis Nanyang ini yang disebut sebagai Parti Komunis Malaya. Ditubuhkan pada 30 April 1930. Itu faktanya. Dan Parti Komunis Malaya ini, penubuhan mereka ini ketika 30-an ini dah mula dapat menarik orang Melayu. Meskipun tak begitu ramai tetapi menarik. Apakah modus operandi mereka peringkat awal? Iaitu Parti Komunis Malaya ini nampak apakah yang menyatukan antara orang Melayu, orang Cina dan orang India. Apa isu yang menyatukan kita? Kalau kita bercakap tentang agama, kita akan berpisah. Kalau kita bercakap tentang survival kaum, kita akan berpisah. Hanya satu isu yang menyatukan ketiga-tiga kaum ini. Itu yang Parti Komunis Malaya nampak ketika itu. Isu apa? Isu pekerjaan. Siapa? Saya punya kamera tak tahu nak center. Untuk sikit. Isu pekerjaan, isu buruh, isu ekonomi. Maka mereka menusuk masuk dekat persatuan-persatuan buruh, pekerja-pekerja ladang, pekerja-pekerja estate, orang-orang dalam industri, menghasut mereka. Nak kata hasut pun tak boleh juga, sebab peringkat awal yang mereka buat itu agak betul. Misalnya gaji yang sangat rendah yang diberikan oleh para kapitalis, para orang British kepada para pekerja daripada China, India dan Melayu ini, itulah kesempatan yang digunakan oleh PKM untuk menusuk masuk. Maka benda itu berjaya tuan-tuan. Pada tahun 1934 di Kuala Lumpur berlaku mogok besar-besaran para tukang jahit. Tak mau jahit baju, stop. Benda tu mungkin biasa hari ni kita dengar, tapi dalam zaman itu tukang jahit agak penting lah, kan? Dia tak berlaku lah mogok para pekerja kilang Sony, tak ada lah zaman tu. Tapi maksudnya tukang jahit dah jadi kira industri masa tu. Bila dia mogok tak mau jahit baju, jam orang. Tukang jahit, kemudian mogok gerakan mogok tukang kasut. Ini semua yang telah ditutup masuk pemikiran mereka oleh PKM. Yang saya secara peribadi, saya kira masa tu okey lah. Pasal itulah masa untuk kita ajak para pemodal, para kapitalis yang menggunakan buruh ini habis-habisan dan bagi upah yang sangat ciput. Seperingkat itu. Bahkan di Pulau Pinang pada tahun 1935, silap saya, geng-geng driver lori di Pulau Pinang, geng-geng driver lori Cina di Pulau Pinang stop, tak mau bawa lori. So tak jalan trip hari itu. Pada 10 Oktober tak silap saya, 35. Sebab alasannya kerana British ataupun toke-toke lori ini menurunkan kadar upah daripada 60 sen kepada 50 sen. PKM datang menusuk masuk dan menghasut, bagi tahu macam mana ni, kan? Kerja teruk, upah sikit, turun lagi upah. Orang putih dia buat kekayaan, maka depa mogok, depa stop, tak mau bawa lori hari itu. Maka
menyebabkan para tauke-tauke jadi jam dan mereka datang turun bincang dan harga naik semula. Itu antara benda yang baik lah di peringkat awal ini. Kemudian dalam era yang sama berlaku di Batu Pahat. Geng-geng pelombong stop tak mau lombong. Ini semua adalah hasil daripada hasutan-hasutan yang dibuat oleh PKM. Ini peringkat awal modus operandi PKM. Sebab mereka tak tahu nak bermula di mana, maka mereka tackle isu yang kita ada common interest, iaitu isu pekerjaan. Maka mereka masuk di Batu Pahat dengan para pelombong. Mereka pergi ke Seremban, golongan pembuat rotan. Di Paguh ketika itu, stesen polis Paguh pernah didatangi oleh 200 orang pekerja lombong yang datang minta makanan dan duit. Masa tu orang British lah. Sebab gaji mereka terlalu sedikit untuk tampung kehidupan mereka. Menjadi perbincangan, menjadi tegang lah masa tu. Dan masa tu British mula merasakan terancam bila kebangkitan golongan pekerja ini. Sebab tu ini dasar sosialis lah. Kebangkitan golongan, dalam bahasa sosialis ni dia katalah bourgeois dengan proletariat kan. Tak apalah. Tapi golongan marahan ini bangkit. Maka golongan tauke-tauke ini bincang, berpakat dengan kerajaan British, tangkap 5-6 orang yang menghasut ini. Disangkanya dapat meredakan keadaan. Namun kemarahan itu makin disimpan. Itu modus operandi awal yang dibuat oleh PKM peringkat itu. Ini gerakan komunis yang dibaluti oleh dalam parti Komunis Malaya ini. Ini peringkat tahun 30-an. Dan tuan-tuan, pada tahun 1937 berlakulah serangan Jepun ke atas China. So kita kena faham kasih sayang orang-orang Cina di tanah Melayu masa tu, cinta mereka terhadap tanah besar mereka masih wujud. So kemarahan mereka meluap-luap terhadap orang Jepun bila Jepun menyerang keluarga mereka di tanah besar Cina. So ketika itu modus operandi PKM bertambah satu lagi, iaitu dasar anti Jepun. Maka masa tu orang Jepun di tanah Melayu dah ada, cuma bukan masuk sebagai tentera. Ada peniaga, ada pedagang, ada. Kalau dalam sejarah ada, cuma Jepun belum mendarat sebagai tentera. So dasar anti Jepun itu dah ada. Kalau saya boleh rekodkan dekat tuan-tuan dalam fakta sejarah yang wujud, bagaimana mereka dalam tahun 38 mereka telah di Melaka, kisah ini direkodkan dalam tesis sarjana, tesis PhD seorang penulis Cina di UMC Malaya. Mereka pernah tuang tar atas kepala satu orang makcik Cina yang keluar beli barang daripada satu kedai orang India di Melaka. Bila dia check dalam plastik makcik tu barang buatan Jepun, maka mereka tuang tar sebab biadab kerana support musuh Cina iaitu Jepun. Itu semangat yang ada pada mereka ketika itu. Kemudian di Pulau Pinang, mereka pernah membaling bom dekat satu opera Cina kerana dalam ramai-ramai pelakon itu ada satu orang dua yang pro kepada Jepun di tanah besar Cina. Itu menyebabkan bagi mereka itu pengkhianatan. Maka mati satu orang makcik Cina, satu orang perempuan Cina dalam opera pengorbanan tersebut. Kedua. Dan saya boleh rekodkan lagi di Cameron Highland, ada satu orang Cina yang beli babi daripada satu orang Jepun, pengusaha Jepun yang nak balik ke Jepun dah. So babi dia dijualkan kepada orang Cina ini. Dan bila gerakan PKM dapat tahu, so mereka datang kepada orang Cina tersebut yang berurusan niaga dengan orang Jepun itu, minta babi tersebut dijual dan duit itu masukkan kepada PKM. So itu yang berlaku. Namun tuan-tuan, masa ni ada sedikit masalah sebab gerakan mereka ini kehilangan realitinya tidak ada. Anti Jepun, tapi Jepun tak lawan Malaysia pun, Jepun tak main tanah Melayu pun. Hampa duk war-warkan anti Jepun ini hanya kerana Jepun menyerang Cina. Tapi di Melayu, di tanah Melayu okey. So menyebabkan masa tu orang Melayu begitu rasa tak apa nak minat lah. Ini perjuangan hampa, bukan perjuangan kami. Masa tu itu secara realitinya, kalau kita fikir secara logik macam tu lah kan. Baik. Namun pada tahun 1939 berlaku satu perjanjian yang disebut sebagai Soviet-German Pact, iaitu perjanjian pendamaian antara pasukan Soviet iaitu komunis, gerakan komunis, dengan Jerman fasis, iaitu dalam Jerman ada Jepun, Jerman dan Itali. So bila bergabung kedua-duanya ini, pendamaian itu berlaku, maka PKM mengeluarkan arahan, Komintern mengeluarkan arahan kepada PKM agar dasar anti Jepun itu dihapuskan. So mulalah mereka itu nak menyantuni barang-barang Jepun dan sebagainya di tanah Melayu.
Namun orang-orang Cina ketika itu yang dalam PKM rasa macam tak puas hati. Macam mana pula kami nak kena ikut kehendak hampa sedangkan orang Jepun bunuh nenek moyang kami. Masa tu agak slow gerakan PKM. Orang Cina ramai keluar tak suka. Itu perangai orang Cina. Dan mereka ada masa mereka boleh masuk parti ini, tak suka mereka tinggal parti ini. Mereka boleh undi parti ini, tak suka mereka boleh undi parti yang lain. Bagi saya itu satu pemikiran yang baik. Sebab kita mengundi, kita menyokong atas fakta, atas realiti, bukan atas ikut je. Bukan. Okey, baik. Maka tuan-tuan, pada tahun 1941 Jerman dan Soviet berpisah daripada perjanjian ini kerana berlaku serangan Jerman serang Rusia. Maka menyebabkan benda itu rahmat kepada orang Cina PKM di tanah Melayu, sebab kami dah tak perlu dah buat dasar sokong Jepun, kami boleh kembali kepada dasar anti Jepun. Sebab dah bergaduh dah fasis dengan komunis ni. So mereka dah kembali kepada dasar anti Jepun, so dapat menarik balik minat orang Cina di tanah Melayu. Dan masa itu jugalah rahmat kedua bila mana pada bulan Disember tahun 1941 Jepun mendarat di tanah Melayu. Bila Jepun mendarat di tanah Melayu, so apa yang PKM sebut selama ini itu betul. Tentang keganasan Jepun, kezaliman Jepun pada era itu. Maka orang kata apa, itu ibarat rahmat kepada PKM. Kami dapat satu modus operandi yang baru. Ni nak kami duk kata selama ni yang kata Jepun ni tengok mai dah. Maka ketika itu gerombolan ramai yang menaruh minat mereka terhadap PKM. Dan PKM masa tu orang kata dalam bahasa utara kita kepak dada. Kami duk kata dah selama ni hampa tengok ni jadi. Dan masa itu tuan-tuan, bila Jepun masuk, yang memerintah tanah Melayu adalah British. Antara yang terlibat sebagai parti politik adalah PKM. Meskipun mereka tak setuju dah, PKM dengan British tak setuju. Selama ni PKM nak lawan dengan British lah, isu-isu gaji semua tu. Jadi bila Jepun masuk, British terpaksa berhadapan dengan Jepun, PKM nak berhadapan dengan Jepun. So mereka ada common interest di situ. Apa yang berlaku, kita akan bicarakan pada episod seterusnya esok. Teruskan. Assalamualaikum.